Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,402 orang. Menteri Kesihatan maklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, jumlah kes baharu itu adalah hasil daripada 3,760 jumlah ujian makmal yang dilakukan. Itu kadar kes positif sebanyak 0.4%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan satu kes masih dalam kategori 5. 15 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,098 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 204 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.4%. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.3%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 7.3%. Ketua Kampung berperanan dan bertindak sebagai perantara dua hala iaitu sebagai mata, telinga dan lidah kerajaan dan penduduk kampungnya bagi menjaga dan mengawasi kepentingan dan keselamatan kampungnya selain memeduli kebajikan dan hal ehwal anak-anak kampung. Dan masa yang sewajarnya kepada anak-anak kampung serta bertanggungjawab mewujudkan, memelihara dan mengekalkan persefahaman, perpaduan dan keharmonian hidup bermasyarakat serta menggalakkan semangat bergotong royong dan seumpamanya. Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara berucap demikian semasa majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Menunggul Mukim Kota Batu. 2 orang calon layak mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Awang Rasli bin Taram berumur 33 tahun dan Awang Haji Ibrahim bin Haji Osman berumur 57 tahun. Juga hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Lumapas akan diadakan di Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, Lumapas pada 24 Disember. Coding Conquest 2021 dianjurkan bersama Universiti Teknologi Brunei UTB melalui Sekolah Pengkomputeran dan Informatik dan disokong oleh Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan dan Autoriti bagi Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Dengan kerjasama Gro Mindas Sdn Bhd, acara bersempena Brunei Disember Festival 2021 itu melabuhkan tiranya dengan majlis penyampaian hadiah secara maya. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pertandingan kali ini dimenangi oleh Kebun Kitani. Pertandingan ditaja oleh syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd dan Unified National Networks Sdn Bhd. Peluang mempelajari dialek Brunei dan merasai sendiri keenakan nasi katuk antara pengalaman paling berharga bagi seorang warga negara asing yang tinggal di negara ini. Detik-detik manis tinggal hampir 3 tahun di negara ini tidak dilepaskan oleh Samson Kela Emmanuel, pemain import salah sebuah kelab bola sepak tempatan, untuk mengongsikannya melalui akaun TikTok miliknya. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Apa ada orang Brunei? Dariku sampai ke Brunei. Walaupun berasa sedikit kekok menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat tempatan, namun Samson Kela Emmanuel tetap berminat meneroka keunikan yang ada di negara ini. Menurutnya, pengalaman paling manis ialah apabila beliau berpeluang mempelajari dialek Brunei dari rakan-rakan sepasukannya. Tidak ketinggalan juga merasai keenakan beberapa sajian tempatan dan makanan tradisional termasuk nasi katuk. Pengalaman manis itu dikongsikannya melalui akaun TikTok miliknya.
name. And when I ate the food, I saw a leg of chicken, and I was like, wow, this is really delicious. And I said I like it, and I asked what is the name. He said nasi katok, and from there I was like, okay. I told my mom about it, and I snapped the pictures and I showed my mom, my family, everyone. They're like, yeah, it's good. Tapi cara kamu numpang amboyat, kamu pandai. Di sebalik perbezaan yang sangat ketara tentang cara kehidupan antara Nigeria dengan negara Brunei Darussalam, namun ia tidak menghalang Samson untuk meneruskan kariernya sebagai pemain bola sepak. Lebih-lebih lagi ketika berhadapan cabaran penularan COVID-19. The government of Brunei have played a very great role providing all these facilities, the vaccine free for the people, and like walk in, get yourself vaccinated, and that's the most important thing. It's really amazing, and for me, Brunei is the best. Like, they are the best soldiers in terms of this very situation fighting COVID-19. Semoga keramahan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh masyarakat Brunei akan terus dibudayakan bagi memberikan pengalaman unik kepada warga negara asing yang berada di negara ini. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Nyasalku jalan hari ini. Ubaya bersama Malindoy. Universiti Islam Sultan Syarifah Al-Yunisa melalui Pusat Penyelidikan dan Penerbitan sentiasa berusaha untuk meningkatkan peranannya dalam penerbitan buku-buku ilmiah selaras dengan objektifnya, iaitu memperluaskan penyebaran ilmu, pemerkasan pembudayaan ilmu dan dakwah serta memperkayakan khazanah ilmu. Baru-baru ini Yunisa melancarkan 33 buah buku terbitan terbaru, termasuk 2 buah buku baharu bahasa Arab dan perundangan jenayah. Kamus Asasi Arab Melayu Al-Mujam Al-Asasi antara terbitan baharu Fakulti Bahasa Arab yang merupakan kamus asasi Arab Melayu pertama yang dihasilkan dalam konteks negara Brunei Darussalam. Berharga RM27 Brunei, kamus asasi yang mempunyai 445 muka surat ini diterbitkan ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Kamus ini sebenarnya ianya mengambil masa 4 tahun untuk tenaga akademik di Fakulti Bahasa Arab menyempurnakan sasaran. Sasaran kita adalah pelajar-pelajar sekolah-sekolah Arab, kemudian para pencinta bahasa Arab lah. Walau bagaimanapun, walaupun ia dinamakan kamus asas, ia juga disesuaikan untuk digunakan di peringkat universiti. Buku bertajuk Criminal Law dengan 377 muka surat ini mengupas mengenai pertahanan umum dan pertahanan khas dalam undang-undang jenayah. Buku berharga RM31 Brunei ini mengandungi 16 bab dan mengambil masa hampir 9 tahun untuk diterbitkan. Buku Undang-Undang Jenayah dalam konteks negara Brunei Darussalam dihasilkan khusus untuk membantu pelajar dan pengamal undang-undang dalam kajian undang-undang mengenai pertahanan jenayah. If you check dalam our library here, dalam bidang undang-undang jenayah, tak ada buku dalam konteks Brunei Darussalam. And because tak ada buku dalam konteks Brunei Darussalam, so this prompted us to come up with a book, because this is one of the kursus for our law student. Buku As-Siyaq Al-Quran dan keberkesanannya dalam penafsiran Al-Quran dijual dengan harga RM19 Brunei. Mengambil masa lebih setahun untuk diterbitkan, proses penerbitan buku ini melalui beberapa cabaran, antaranya melakukan rujukan buku-buku tafsir yang berusia ribuan tahun sehingga buku-buku tafsir terbitan baharu. As-Siyaq Al-Quran ini maknanya memahami Al-Quran dengan tidak melepaskan ayat sebelum dan sesudahnya. Buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menafsirkan Al-Quran secara benar, secara betul, secara utuh, tanpa mengeluarkan konteks ayat itu. Bagi orang ramai yang berhasrat untuk mendapatkan buku-buku terbitan Yunisa, bolehlah mengunjungi kedai buku Yunisa Press di Perpustakaan Yunisa atau hubungi talian 246-2000 dan melalui email unisapress@unisa.edu.bn.